Waalaikumsalam cikgu. Okay, kita tunggu sekejap baru 20 orang. Sekejap. Okay, bagaimana sekarang? Sihat semua? Ya cikgu. Sihat semua? Semua sihat ke? Sihat. Sihat, pastikan sihat. Pastikan semuanya sihat. Okey, ingat kita berada dalam cabaran yang sangat getir kerana kamu terpaksa menghadapi satu peringkat yang sangat-sangat sukar untuk kita bayangkan bagaimana kamu tidak hadir ke sekolah selama beberapa bulan ya. Kamu dah tak sekolah dah. Jadinya banyaklah peringkat, banyak cabaran untuk kamu lah. Okey, jadi sebab tu kena sentiasa sihat dari segi mental, fizikal, tak sekali lagi emosi kamu lah. Okey. Ya, lagi jadi baru 22 orang. Okey, sebelum tu Kamal dah masuk ke? Kamal dah masuk ke Kamal? Belum masuk. Okey Kamal, kamu baru masuk. Okey Kamal, boleh kita baca doa Kamal? Sementara menunggu kawan-kawan yang lain. Boleh. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalul karim. Okey, terima kasih Kamal. Okey, untuk hari ini kita akan buat penulisan ya. Kalau hari tu kamu dengar Cikgu J mengajar mengenai penulisan secara resume. Okey, resume ya. Sekarang hari tu kamu catatkan. Kamu catatkan bagaimana cara nak buat resume? Hello. Bagaimana cara nak buat format? Ada siapa tak boleh terang kepada saya format resume? Cikgu, saya macam lag sikit lah. Sekejap saya try keluar masuk balik. Sorry. Okey. Siapa yang boleh berterang kepada saya bagaimana format resume? Apa yang kena ada cikgu dalam tu? Ya, apa yang kena ada format tu maksudnya perkara-perkara yang penting yang perlu ada sekiranya kalau soalan yang diberi ialah kamu dikenaki membuat resume, iaitu kamu diberikan beberapa jawatan dan kamu dikenaki memilih salah satu jawatan tersebut, dan dalam peperiksaan tu kamu dikendaki menulis resume. Jadinya sebelum kamu menulis resume ataupun sebelum saya memberi soalan berkait rapat dengan resume, saya nak tahu dulu bagaimana cara format resume. Hari tu Cikgu J kita dah buat itu, ada ceramah daripada Cikgu J, maknanya kamu dah salin ataupun dah catatkan ataupun dah screenshot format resume di kertas satu, iaitu apa syarat ataupun apa perkara yang perlu ada dalam format resume.
Ada siapa yang boleh beritahu saya? Cikgu yang akhir tembak Tamapodiro tu kan? Ya. Akhir tembak. Ya, betul. Anugerah, kemahiran, Ah, A alamat, Aha. Podi potensi diri, RU Aha. rujukan, H yang last sekali harapan. Okey, bagus sekali. Okey, Firdaus, boleh sebut lagi sekali tak Firdaus? Apa dia? Firdaus. Ya. Ya. Okey, sebut balik semula. Akata mabatum apu lihu. Dia anugerah, Anugerah kemahiran, kata kemahiran ke kan? apa? Okey, ke kemahiran. Lagi? Teknologi, Teknologi, ya betul. Kemahiran teknologi. Kemudian yang lagi? maklumat, Okey. Ma apa? kemudian bahasa. Okey, maklumat, bahasa lagi? Mabata. Tambahan, kemahiran tambahan. Ya. Okey, nak tambahan. Okey. Ada lagi seterusnya A. Potensi diri. Okey, potensi diri. A. A dulu. A tu apa? Alamat untuk A. dihubungi. A. Tadi kemahiran. Okey. Alamat je. Oh ya, betul. Alamat. Okey. Lepas alamat. Lepas alamat, potensi diri. Okey, potensi diri. Lepas tu Seterusnya potensi diri. Rujukan, ya betul. Rujukan. Kemudian ni ada H. H sudah apa? H. Ha apa? Harapan lah Firdaus. Yelah Firdaus, lupa ke? Okey. Boleh selain daripada siapa lagi saya nak suruh ulang balik semula. Dia kena sebut banyak kali. Okey, Akmal. Ya, cikgu. Okey, sebut sekali lagi. Ya. Okey, jap Okey. A untuk anugerah. Ke untuk kemahiran. Kamu makan ke? Akmal. Macam mana saya dapat tahu? Okey, teknologi. Ya. Maklumat. Ya. Bahasa. Ya. Tambahan. Ya. Tambahan, okey. Ya, okey. Tam tu adalah tambahan. Okay. Alamat. Ya. Potensi diri. Ya, okey. Kemudian dia. Lepas tu rujukan. Mana? Okey, akhir sekali ya. Harapan. Okey, harapan. Okey, maknanya kamu dah tahu ataupun dah boleh mengenal pasti perkara-perkara yang perlu ada dalam resume. Okey, Ain? Ya, saya cikgu. Okey, terangkan kepada saya satu persatu anugerah. Apa perlu ada dalam anugerah? Dalam anugerah, anugerah yang kita pernah dapat lah, yang kita pernah. Betul. Contohnya macam anugerah akademik ke, sijil ke, macam tu. Okey. Lagi anugerah sijil. Okey, kalau kita nak memohon jawatan seperti jawatan kemahiran ICT. Okey, apa perlu kemahiran yang perlu ada yang kamu kena sertakan dalam anugerah tersebut? Kalau kemahiran, kena masukkan kemahiran yang kita kena cakap kemahiran dalam bidang yang kita pohon tu lah yang kita nak. Okey, seperti contoh kalau ICT? Pasal kemahiran komputer, kita punya tahap kemahiran kat komputer. Okey, terangkan lebih detail lagi. Yang komputer tu yang lebih pada apa? Kena sebutkan dia punya contoh dia apa? Management ke, programming. Management is what is the management? Itu bahasa putih sayang. Management apa?
Pengurusan. pengurusan komputer. Ya. Okey. Ah, Maknanya saya nak kamu terangkan kepada saya apa yang perlu ada dalam dalam anugerah yang berkait rapat dengan ICT, kemahiran yang memang kamu dapat yang ada link ataupun ada berkaitan dengan jawatan yang kamu pohon. Contoh seperti macam mana kamu nak ada macam mana kamu nak ekspreskan anugerah atau kemahiran yang kamu dapat supaya orang yang kamu akan temukan ataupun yang akan dapat menganggap bahawa kamu layak untuk memohon jawatan tersebut. Okay, apa perkara yang perlu kamu perlu tekankan pertama sekali dari segi anugerah? cakaplah saya pernah dianugerahi anugerah apa. Contohnya, saya kata kalau ICT, apa perlu ada dalam ICT tu? Contoh. Menaip. Lagi. Saya nak tahu tu yang penting. Lagi. Editing. Editing tu apa? Editing video, penyuntingan video. Ya. Penyuntingan gambar. Ya, suntingan dah. Okey, itu perkara yang itu perkara yang perlu kamu titik beratkan, ya. Okey, dalam kemahiran kamu kena sebutkan okey apa yang kamu mahir. Okey, ada lagi soalan? Ada pertanyaan? Cikgu, kalau tu kita cakap pasal kita memenangi pertandingan. Contoh kalau ICT kita cakap memenangi pertandingan membuat video, editing tu. Ya, editing cakap Melayu apa? Editing tak tahu. Penting kan cikgu. Penyuntingan. Ya, betul. Maksudnya kamu kena ada satu perkataan ataupun perkataan yang sesuai berdasarkan ICT lah, suntingan, maknanya penyuntingan video, maknanya kamu gunakan anugerah, maknanya peringkat daerah ke, peringkat negeri ke, okey dan sebagainya. Kalau contohnya Adam ada tak? Mesti tak ada tak? Okey, kalau Adam tu dia punya kemahiran apa tu kalau Adam? Siapa lagi yang memang pakar dari segi ICT tu? Daniel. Okey, itu terpanggil, itu lebih pada apa? Kemahiran apa tu? Anugerah. Itu panggil kemahiran apa tu? Suntingan ke ataupun membuat teknologi dan maklumat ke? Ya. Teknologi maklumat. Ada lagi selain daripada teknologi maklumat? Pereka grafik tu. Ya, betul. Pereka grafik itu pun antara perkara yang boleh kamu catat ya. Ini perkara-perkara penting yang boleh kamu catatkan dalam resume, kerana dengan adanya kemahiran yang tinggi bermaksud kamu mempunyai maknanya peratusan kamu nak mendapatkan pekerjaan itu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak ada kemahiran ICT dan sebagainya. Dan kalau boleh kamu ceritakan apa kamu boleh mahir dari segi apa, Microsoft ke, Excel ke, apa lagi? Kalau dari segi komputer lah, ICT ni apa lagi yang memang kamu pakar? Programming. Ya, programming. Cakap komputer, cakap Melayu apa? Pengkomputeran. Ya, ada lagi selain daripada tu? Catat ya, pengkomputeran lagi. Selain daripada tu? Ada lagi selain daripada tu? Pengekodan. Ya. Yang penggunaan perisian. Ya, betul. Kamu catat, yang lain catat itu antara perkara-perkara penting yang memang kalau dari segi resume, perkataan tersebut perlu dimasukkan dalam bahagian kemahiran. Okay. Kalau kamu mendapat anugerah, kamu catatkan itu kamu mendapat anugerah penyuntingan video peringkat daerah, peringkat negeri. Arti kalau yang berkaitan dengan jawatan yang kamu pilih adalah merupakan seperti jurutera grafik contoh ya. Ada sekarang ni jurutera grafik, ada dan sebagainya. Itu perkara-perkara penting yang perlu kamu titik berat lah. Okay. Seterusnya, Ain. Apa lagi kemahiran perlu ada? Kalau bahasa, Ain? Bahasa cikgu.
Okey, sekarang anugerah dah sudah, kemahiran tadi pun dah sentuh sikit mengenai teknologi. Okey, sekarang bahasa pula. Apa yang perlu kamu masukkan dalam resume yang berkaitan dengan bahasa? Dia anugerah kemahiran. Anugerah tu cikgu. tak dengar, anugerah tu dah anugerah tu dah kita dah sebut dah. Ni yang berkaitan dengan Cikgu. yang berkaitan dengan bahasa. Dia macam kena tekankan macam dia fasih bahasa Inggeris boleh letak situ. Ya. Bahasa Cina ke. Ya. Sebenarnya kalau resume, sebenarnya kalau kamu mempunyai kemahiran dalam pelbagai bahasa, itu adalah satu advantage atau satu advantage tu suka Melayu apa ya? Satu Kelebihan. yes, kelebihan pada diri kamu lah. Contohnya maknanya kamu bahasa Melayu kamu dah ada, kemudian ni kamu tambah dengan bahasa Inggeris. Okey, itu dua perkara tu memang kalau bahasa Inggeris memang perkara yang memang wajib kamu kuasai kerana dalam universiti dan sebagainya memang kamu akan belajar dalam bahasa Inggeris. Tetapi kalau anda mempunyai tambahan bahasa yang memang kamu kuasai, contohnya bahasa Korea ke, bahasa Mandarin, bahasa Jepun, bahasa France, bahasa yang melibatkan bahasa dunia, sebenarnya bahasa yang paling bagus adalah bahasa Mandarin. Okey, jadi sebab tu kalau anda yang berada, kalau sekiranya kamu berada di universiti, tolong belajar bahasa Mandarin kerana bahasa Mandarin merupakan bahasa universal dan bahasa global yang memang kebanyakannya syarikat-syarikat besar mereka lebih suka penguasaan bahasa Mandarin sekiranya mereka mendapat satu pelajar ataupun pekerja yang mempunyai kemahiran dalam bahasa Mandarin. Okey, jadi kamu kena tekankan maknanya penguasaan saya boleh belajar dalam bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin ataupun bahasa-bahasa yang lain lah. Okey, sebenarnya kalau ikutkan bahasa yang paling senang adalah bahasa Korea sebenarnya, betul tak? Yang senang dipelajari. Cikgu, betul. Kamu dengar radio, kamu dengar TV ke, kamu dengar rancangan K-pop. K-drama cikgu. Ya, drama tu maksudnya kamu boleh masa hari-hari kamu dengar, memang kamu akan boleh bercakap. Tetapi kalau bahasa lain seperti bahasa Tamil, betul tak? Memang cikgu, memang susah. Susah kan? Tulisan dia sekali semua. Ya, bahasa Tamil tu sangat susah. Yang paling sebenarnya Tamil dengan Cina mana yang paling susah? Kalai? Tamil saya rasa, Mandarin pun saya boleh. Tapi Tamil kalau nak tulis tu memang tak boleh. Kaligrafi Cina pun still boleh. Tapi Indian punya Tamil tu tak boleh. Tak boleh kan? Pasal dia punya kelok dia banyak sangat. Jadinya sebab tu sesiapa yang mempunyai kebolehan betul-betul dalam bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin memang sangat baguslah. Sebab tu kalau orang asing, mereka yang berada di negara kita, agak mudah mereka mempelajari bahasa kebangsaan. Sebab apa Sebab bahasa Melayu senang cikgu. Bahasa Melayu paling senang nak baca. Dia sebab bahasa Melayu ni kebanyakannya kita diajar dengan suku kata. Okey. Suku kata sa, ba, ta, itu maknanya itu merupakan perkara yang mudah, sebab tu mudah untuk pelajar atau mudah untuk orang-orang asing untuk mempelajari bahasa Melayu, bahasa kita lah. Tapi untuk bahasa Mandarin pun susah. Bahasa Mandarin agak sukar sebab tu kena tahu lekuk dia, kelok dan sebagainya lah. Begitu sangat susah. Okey, jadi tapi saya galakkan macam Kalai untunglah sebab dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan kemudian dia punya penguasaan bahasa, jadi dia bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil. Okey, ada lagi Kalai? Saya tahu Mandarin sikit cikgu. Mandarin sikit. Okey, Mandarin. Kalau boleh, macam anak saya juga pun ada segi penguasaan bahasa Mandarin, tapi tak ada penguasaan, tapi dia memang boleh betul-betul dalam bahasa Mandarin setelah dia sentiasa mendengar cerita Cina dan juga menyanyi dalam bahasa Cina. Itu yang dia belajar lah, bahasa Cina, kemudian menyanyi pun dalam bahasa Cina dan sebagainya. Tapi agak sukar lah pasal benda ni memang sentiasa, kalau tiada berinteraksi dengan orang Cina dan sebagainya, agak sukar untuk
kamu ingat perkataan, keluk dan sebagainya. Okey, itu yang penting untuk bahasa. Jadi kalau boleh saya nak sekurang-kurangnya nanti kamu dah ada keluar daripada peringkat universiti dan sebagainya, tolong belajar bahasa Mandarin atau bahasa yang sangat yang memberi impak positif. Ingat, kalau setiap kali kamu lakukan, kamu nak belajar apa, tanya dulu apa yang bahasa yang paling penting, bahasa dunia atau bahasa ekonomi sekarang. Bahasa ekonomi sekarang ialah Cina ya, kamu ingat bahasa ekonomi sekarang ialah bahasa Mandarin. Bahasa yang menguasai ekonomi sekarang ialah Cina. Jadinya sebab tu bahasa Cina, bahasa Mandarin ataupun sangat penting untuk kita lah. Okey. Seterusnya, Ain, tak bila lagi ni Ain. Seterusnya alamat. Ain? Ya saya cikgu. Okey, tak habis lagi. Okey, kemudian ni lepas bahasa tambahan. Okey, tambahan tu maksudnya apa? Tambahan tu macam mana cikgu? Kita yang tambah, kita Tak nak dengar? maklumat tambahan kita lah. Contoh macam kita nak beritahu apa yang kita boleh buat lagi selain daripada Okey, contoh saya nak contoh. Mesti ada contoh. contohlah kalau bahasa kan, contoh kan tadi kemahiran boleh cakap berbagai-bagai bahasa. Kalau contoh tambahan ni cakaplah macam contoh boleh mengarang dalam bahasa tu, boleh menulis, boleh. Okey. Okey, itu adalah antaranya lah. Okey, seterusnya alamat kita biasalah. Okey, potensi diri, kelebihan diri. Okey, apa yang kamu nak ceritakan? Kita punya personality, kita punya kelebihan, kita mesra ke, kita tegas, disiplin macam tu. Okey, kelebihan diri kita. Mana kamu nak masukkan kamu punya core tu di mana? Ain. Ya saya cikgu. Core. Kamu letak kat mana core? Pernah masuk bahas, kemudiannya pernah memenangi pidato. Okey, di mana dia nak anugerah kan? Dekat anugerah. Bukan dekat tambahan. Bukan. Kot. Okey. Betul ya? Anugerah. Sure. Saya agak Okey, sebenarnya kalau tambahan ni maknanya kamu perlu masukkan kamu perlu masukkan penyertaan co-curriculum yang pernah kamu masuklah. Okey. Jadi ni co-curriculum tu, co-curriculum maksudnya apa dia? Bahas ke ataupun pidato ke. Kalau kamu menang baru masuk anugerah. Okey. Tapi pelibatan kamu boleh masukkan pada tahun berapa kamu masuk bahas dan sebagainya lah. Okey, akhir sekali sebelum tu rujukan Ain. Ya saya cikgu. Okey, kenapa rujukan tu dia lebih pada apa? Rujukan kita lah kan. Rujukan kalau kita nak contact kita kat mana. Okey, kenapa pentingnya perlu ada rujukan ini? Sebab kalau contohlah kerja tu kan, kalau contoh orang yang menginterview kita tu nak berhubungan kita, dia boleh call kita dekat nombor yang kita letak dekat resume. Tapi rujukan tu adakah rujukan untuk atas nama kita? Betul ke? Bukan. Rujukan orang lain, rujukan orang yang okey. Sebab tu saya kata kenapa pentingnya rujukan? Sebab orang tu boleh call orang tu betul ke dia rujuk. Boleh ke cikgu? Saya pun tak tahu. Untuk apa? Untuk pastikan, untuk mengenal pasti bahawa orang yang ditemukan ni merupakan orang yang memang betul. Memang pernah macam ajar dia ke. Okey, maknanya itu merupakan sokongan yang kuat, sokongan yang perlu ada untuk memastikan dia layak atau tidak untuk mendapat jawatan tersebut. Okey, akhir sekali harapan. Cikgu. Ya. Yang rujukan itu macam surat recommendation gitu surat? Bukan. Rujukan ni lebih kepada siapa? Maknanya nama, okey, kamu sebut nama cikgu.
cikgu siapa yang memang guru tingkatan kamu, contohlah guru tingkatan saya yang tu nama siapa-siapa. Okey, pada bila kamu maknanya dia merupakan nombor dan kamu sertakan nombor telefon sekali. Okey, itu nombor itu kalau sekolah. Okey, kemudian kalau kamu berada dalam peringkat universiti, maknanya kamu masukkan nama profesor ke ataupun dekan ke apa mana-mana pensyarah yang memang yang pernah mengajar kamu, nama dia dan juga nombor telefon. Dan ini yang di sinilah mereka akan ataupun penunduk memastikan bahawa itu kamu orang yang memang berkelayakan, memang berpotensi dan sebagainya. Itu pentingnya rujukan, nombor rujukan tersebut. Okey? Adelina? Okey, faham cikgu. Faham. Okey. Akhir sekali harapan Ain. Akhir sekali. Ya, saya cikgu. Akhir sekali harapan. Harapan kita lah, kita cakap macam harap dapat interview ni ke apa ke. Okey, sebab apa kamu mengharapkan? Macam mana kamu nak yakinkan orang tersebut menduga tu? Kita kena cakap lah contoh sebab contohlah saya boleh menyumbang tenaga kerja ke apa ke. Cakap lah yang kita boleh. Ain betul-betul. Ain cakap betul Ain. Macam mana kamu nak express, macam mana kamu nak meyakinkan saya? Contoh, kamu nak yakinkan saya sebagai seorang menduga. Okey, macam mana kamu nak meyakinkan saya bahawa kamu merupakan orang yang layak untuk memegang jawatan tersebut? Okey, cepat Ain. Macam mana je? Saya dah cakap lah saya punya potensi. Cakap lah. Itu potensi, itu kelebihan. Ini harapan. Okay, siapa yang boleh bantu Ain? Cikgu, harapan tu maksudnya kita nak kita berharap dapat. Ya. Saya berharap agar dapat. Awak terima saya macam tu. Tapi kena yakin kepada saya lah. Macam sebab apa saya perlu dengar harapan kamu, sebab betul ke kamu boleh buat? Itu kelebihan dah. Saya berharap awak boleh tipu. boleh tipu, betul. Saya berharap okey, saya berharap agar pihak tuan akan menerima saya. Okey. Dengan adanya kelebihan yang saya telah berikan. Yang telah saya catatkan. Di atas. Di atas dan sebagainya. Kalau boleh gunakan sebenarnya dalam resume yang sebenarnya kalau kamu kerja tak perlu. Okey. Sebenarnya benda-benda itu perkara itu tak penting, tapi disebabkan kita belajar ataupun kita dari segi SPM ni perlu ada cara bagaimana nak membuat resume yang sebenarnya yang memerlukan perenggan 1, perenggan 2 dan perenggan 3 lah. Okey. Cuma sekarang ni untuk resume yang sebenarnya untuk pekerjaan dia tidak memerlukan banyak perenggan. Ini cuma hanya perkara-perkara yang penting je lah. Itu kamu akan belajar setelah kamu keluar daripada universiti dan sebagainya. Okey. Untuk hari ini, okey. Kamu rasa hari ini kamu nak buat apa sebenarnya? Resume. Tak, resume tu memanglah. Saya rasa resume cikgu. Memang resume. Tapi dalam bentuk apa rasanya juga? Cuba fikir. Dalam bentuk kumpulan. Okey, kalau dalam bentuk kumpulan tu bagaimana cara dalam bentuk kumpulan? Padlet. Padlet tu memang sentiasa padlet lah. Okey, macam mana nak masuk Lagi kalau bagi karangan ke cikgu? Karangan tu dah biasa-biasa tak syok. Tak syok. Oh, cikgu kena buat macam resume betul lah. Okey, macam mana resume betul tu macam mana? Yang ada gambar pasuk ada kena buat macam ada semua ada. Ke cikgu? Kena macam lakon. lakon tu macam mana? Lakon. Mainnya. Apa dia kalan? Kena berlakon. Macam kita bagi resume. Bukan berlakon. It's not berlakon. Apa dia yang paling sesuai? Video. Kita kena berbincang cikgu, berbincang. Video. Saya Video cikgu video. Ya, video tapi dalam bentuk kumpulan. Macam ni. Sebab tu saya suka dalam bentuk kumpulan sebab untuk peringkat sekarang lah biar kamu dalam bentuk kumpulan supaya walaupun ada ahli kumpulan kamu yang memang
kurang, tetapi sekurang-kurangnya kamu boleh pegang mereka. Faham tak? Sebab kalau kita dah sekolah nanti perkara ini mungkin dalam bentuk kumpulan sukar kamu agak dari segi penglibatan kamu mungkin agak sukar lah. Sebab kamu dah start dah belajar supaya kurang ni. Yang sekarang ni dalam bentuk kumpulan supaya kawan kamu yang memang yang banyak yang kurang memahami, dia boleh belajar daripada kamu. Cikgu, Ya. kalau dia tak reply macam mana? Okey, tak reply. Okey, kalau tak reply kenapa tak beritahu saya? Salah siapa? Okay. Sebenarnya untuk kamu sebenarnya saya nak ajar kamu sebenarnya dalam peringkat universiti sebenarnya kumpulan sangat penting. Aktiviti kumpulan ini antara ni memang perkara yang perlu kamu titik beratkan. Sangat-sangat penting sebab kalau kamu tak melibatkan secara keseluruhan akan mengganggu markah sepenuhnya. Sebab kalau markah peperiksaan yang sebenarnya hanya 40% saja, markah kumpulan 60%. Nampak? Jadi kalau 60% tu, kalau kamu tidak terlibat secara langsung, kalau di peringkat universiti, kamu memang akan bukan tak dapat, kamu nak dapat keputusan yang tinggi tu tak boleh akan dapat lah. Sebab tu saya ajar bagaimana cara nak buatnya. Tapi tak apalah kalau kamu rasa kamu nak buat dalam bentuk individu pun tak apalah kalau kamu rasa lah. Macam mana? Nak buat individu ke ataupun kumpulan? Kumpulan. Okay, ada yang sesiapa yang rasa nak buat dalam bentuk individu? Yang penting bukan saya, cikgu. Akmal? What? Akmal? Ya saya. Nama individu ke Mal? Apa Ahmad. salah? Ya saya. Kamu nak dalam bentuk individu ke? Tak nak aku. Oh tak Saya nak. label kumpulan. Okey, Dapat Nabil. mengeratkan. Bukan mengeratkan. Mengeratkan. Ya, okey. Nabil. Perkumpulan cikgu. Kumpulan Cikgu tak tanya lagi. Cikgu. Semangat Nabil. Semangat Nabil. Siapa lagi? Adrina, macam mana? Kamu boleh ke dalam bentuk kumpulan ke? Macam mana? Boleh je cikgu. Okey, ada masalah ke kumpulan kamu? Tapi bukan, dia macam before ni tak balance lah dia punya penyertaan dia. Itu je. Mai join group saya. Lagi tak balance. Apa dia Amar yang tak balance mana? Apa yang tak balance? Tak. Kami kita orang dah orang kata dah ada tu dah. Cikgu, sekarang dalam video tu kita nak explain cara buat resume. Ya. Format Okey. dia. Okey, format dan sebagainya. Okey, saya guna TikTok 50 saat. Boleh kan cikgu? Cerita dia besar. Cikgu nak video. Okey, TikTok video boleh je. TikTok video. Tapi TikTok video TikTok video 1 minit. Boleh ke masuk semua? Boleh cikgu. Kami sepantas kita boleh. Okey. Sebenarnya saya ada contoh video resume sebenarnya ni. Okey, saya nak kamu tengoklah. Okey? Sekejap, saya share. Cikgu, dia tak kisah dalam bentuk apa-apa. Bentuk apa-apa? Maksudnya apa? Bentuk apa-apa tu? Cikgu nak bentuk video. Yelah, Amin nak terangkan ke atau nak boleh buat saya nak bagi akonan contoh ke? Cikgu nak bagi contoh ni. Firdaus, saya nak bagi contoh Firdaus. Sorry cikgu. Ya, sekarang saya nak share, saya nak bagi contoh yang ada berkaitan dengan video resume. Okey? Kejap ya. Salam sejahtera. Saya Nur Iman Najla binti Muhammad Fazli, berumur 23 tahun dan berasal dari Shah Alam, Selangor. Hi, my name is Faradana binti Muhammad Hassan and I am a bachelor degree graduate. Sekejap ya. In civil engineering technology. Welcome to my video resume. Ya Allah. Sekejap ya, sekejap.
Hello. Oh. Sekalai. Oh, okey, ingatkan internet problem. Sekejap kan, azan Zuhur. Sekejap. Tak apa, cikgu. Saya tersilap tekan. Dah tersilap tekan, tak tahu nak pergi ke mana. Ingatkan Jimmy saya start betul. Tak. Saya punya. Sekejap. I am a bachelor degree graduate in civil engineering technology. Welcome to my video resume. My full name is Faradana Binti Muhammad Hassan. I am 24 years old and I am from Bahrain. I am a bachelor degree graduate in civil engineering technology, specializing in environment from University of Malaysia. Starting off as an internship trainee in a local laboratory consultant, I have gained technical knowledge in the field of safety, health, and environment. During my study, I have gained technical knowledge in civil engineering, safety and health, environmental management, and sustainable development. I am responsible for conducting monitoring and report making for industrial hygiene monitoring such as chemical haptics assessment, CHRA, and local exhaust ventilation, LEV. And currently I am working as account relationship executive in the same laboratory consultant since February this year. My life was awarded city, the Tan Sri Datuk Paduka Hajah Aisyah Khalid. Only one female engineering student recognition is intended to appreciate women and inspire younger generation to be more confident in exploring the male-dominated field such as engineering. Throughout my study years, I always loved to be active and learn new things. Through organization and programs that I have joined, I am able to explore new things and expand my circle of friends. However, the star is not born in a day. Learning new things and and willingness to learn and sacrifice, I have joined more than 20 programs. Thanks to that, I was awarded with such a sweet memories and recognition that I never dreamed of. I believe this recognition is a symbol of trust, opportunity, and willingness to work hard. So,
Are you going to put the same trust in me? Please let me know your thoughts. You may reach me through my LinkedIn or my email. Okay. My name is Yasmina Ain Aduh. and welcome to my video resume. Greetings. Okay, sebenarnya saya nak dalam bahasa Melayu tetapi terkeluar bahasa Inggeris pula. Boleh faham ya? Hello? Boleh. Cikgu kena buat macam tu Faham ke? Dia lebih kurang lah, maksudnya kamu buat dalam bentuk video lah. Okey, maknanya apa yang kamu nak cerita mengenai kamu punya kemahiran, kamu punya potensi diri, kamu punya rujukan dan sebagainya, tapi kamu gunakan dalam bentuk video. Cikgu kalau tak tunjuk muka. Tak dengar? Kalau Tak tunjuk muka. boleh, tak ada masalah. Boleh. Saya tahu anda memang pemalu, jadi dia tak apa. Okey ke? Okey, jadi maksudnya kalau kamu rasa nak buat dalam bentuk resume hanya keluar suara saja, tak ada masalah. Okey. Sekarang ni macam mana? Kamu nak buat dalam bentuk kumpulan ataupun dalam bentuk individu? Bentuk kumpulan. Okey, sekarang saya bagi yang paling, sebab saya tidak mahu membebankan kamu lah. Jadi selok ni memang saya suka dalam bentuk kumpulan. Jadi tapi dalam bentuk kumpulan maknanya kamu saya hanya bagi dalam masa 1 hari lah. Boleh? 1 hari? Kalau sampai hari Sabtu ke Jumaat? Okey, hari apa? Khamis. Okey, hari Sabtu boleh? Sabtu ke besok? Sabtu. Cikgu sekarang Sabtu kena hantar je. kita nak buat macam video tadi tu cikgu. So Ya. resume seseorang diri bukan format resume. Dia tak, kamu perlu buat dalam bentuk format resume tetapi kamu persembahkannya. Oh, okey cikgu faham. Okey, maknanya kamu kena ceritakan potensi diri kamu. Kamu sebutkan alamat. Okey, ni di atas inilah tertera alamat saya. Tapi dalam bentuk video. Okey. Jadi alamat yang diberi adalah nama yang di atas, kemudiannya email saya, kemudiannya alamat yang diberi adalah alamat di atas. Tak perlulah kamu sebut alamat saya masing-masing. Kamu sebut alamat di atas, kemudiannya dari segi anugerah, sama saya pernah dianugerahi apa bla bla. Kemudian apa dia? Kemudian saya boleh bertutur dalam bahasa, ada 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin. Kalau bahasa Melayu, selamat pagi. Kalau bahasa Inggeris, good morning. Kalau bahasa Cina, kamu persembahkanlah dia punya, kamu sebutlah dalam bahasa Mandarin ke bahasa Jerman ke, okey? Sure. Okey, ada soalan. Sebenarnya saya nak keluarkan video resume tu yang bahasa Melayu tu yang memang dia lebih cantik lah. Nanti saya akan buka balik semula. Okey, ada soalan sebelum saya buka? Saya nak kena cari balik semula. Cikgu, kan Ya. resume ni kan dia nak spesifik ke umum je? Contohlah macam spesifik kan tadi cikgu kata ICT lah apa semua kan. Nak umum je lah, kita nak resume. Okey. Kalau resume ni, kalau dalam video ni, sebenarnya kalau ada resume dalam bentuk video, sebenarnya kamu hanya beritahu tertera di atas. Macam tu. Kamu tulis benda tu. Kamu tulis benda kemahiran kamu, tapi kamu tak adalah sebut kemahiran sepanjang yang mungkin. Maknanya kamu hanya terus kamu tunjukkan okey seperti di atas, maknanya saya mempunyai kemahiran seperti di atas, macam tu. Tapi kamu catatkan, kamu terterakan kebolehan kamu ataupun kemahiran kamu, anugerah kamu masukkan dalam video tu. Cikgu, dia resume untuk seorang je kan? Untuk seorang lah. Tetapi kamu buat dalam bentuk kumpulan. Faham. Okey, ada soalan lagi? Maknanya ini sangat memudah sebenarnya. Maknanya kamu akan gunakan seorang nama dan sebagainya, tetapi lepas ni kalau apa-apa, kalau berkaitan dengan kalau kamu nak dapatkan semula semula cara penting, maksudnya kamu mesti ada contoh dulu lah. Maknanya mesti ada hitam putih dulu. Maknanya dalam bentuk kertas, dalam bentuk hitam putih lah.
baru masukkan dalam video. Jadi dua lah maksudnya kamu kena buat. Satu video, satu lagi dalam bentuk karangan dalam bentuk hitam putih. Okey? Sebab tu dalam bentuk kumpulan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau kumpulan tu boleh pilih sendiri ke ikut Padlet tu cikgu? Apa tu tak dengar? Kalau kumpulan dia ikut Padlet yang tu ataupun boleh kumpulan lain? Kamu nak kumpulan lain ke? Boleh juga cikgu. Boleh juga cikgu. Jadi maknanya ikut kumpulan lain. Kalau ikut Padlet tu pun boleh cikgu. Dia sebenarnya dia Cikgu decide. tak dengar? Adilina, kamu nak guna? Ikut cakap, nak ikut Padlet ke nak ikut Bagi saya suka ikut Padlet. Padlet tu maksudnya benda tu dah dia kumpulan tu maksudnya benda tu kamu dah fix. Jadi kalau dah fix tu jadi saya tahu okey siapa saya boleh detect saya boleh bagi markah pun berdasarkan kumpulan saya dah bagi markah dah. Itu yang saya nak lah. Maybe ada yang nak buat 2 orang satu grup, 3 orang satu grup tu yang tu sebab. Okey, itu yang saya tanya. Ada ke antara kamu yang nak buat individu ataupun nak buat 2 orang? Ada ke? Sebab dia Kalau dalam grup cikgu. Yalah, kalau dalam grup maknanya memudahkan kamu kalau ramai. Tapi kalau dalam bentuk grup kalau 2 orang ke agak sukar sebab kamu nak buat dan sebagainya. Sebab tu saya kata kamu nak buat kalau 2 orang aja, kamu nak kena buat video lagi dan kemudian nak kena buat dia punya skrip dia. Mesti ada skrip kan, sebelum kamu nak buat mesti ada skrip dia kan. Skrip tu yang saya nak. Skrip tu kemudian lepas tu bawa video. Jadi 2 lah. Okey, jadi sekarang macam mana? Sebab saya dah buat dalam bentuk kumpulan. Dalam bentuk kumpulan, 2 orang buat skrip, 2 orang buat yang bercakap dan sebagainya, ada lagi 2 orang. Mungkin kamu nak buat kamu pembahagian kerja tu yang penting sebenarnya. Sebenarnya saya nak ajar macam mana nak buat dari segi pembahagian kerja, itu yang penting. Kalau nak buat seorang-seorang sebenarnya memang lagi mudah sebenarnya. Tetapi saya nak kamu belajar mulai sekarang macam mana nak membuat kerja dalam bentuk kumpulan. Macam mana? Ada siapa yang nak buat dalam bentuk yang individu tak? Ada siapa yang nak buat dalam kumpulan, dalam bentuk individu, individu? Ada? Ada ke sesiapa? Rasanya tak ada je. Nampaknya macam Tak tak ada. ada. Okey, tak ada. Tak apalah. Siapa-siapa yang rasa. Okey, sekarang saya nak beritahu. Sesiapa yang ada masalah, boleh M saya lah. Okey? Cikgu, kamu Aina ada rasa- tanya kat chat cikgu. Aina ada tanya soalan. Maksudnya setiap ahli cakap pasal diri sendiri ke? Tak apa Kalai, tak apa dah tahu. Dah tahu dah. Cikgu tak tahu. Macam takut je. Tanya je lah. Dah faham dah. Dalam satu grup satu je kan cikgu yang wakil? Ya, soalan lah. Maksudnya sebab tu kamu berbincang. Okey, kamu nak cerita mengenai apa? Oh cikgu, Saya. tak boleh ke kalau dalam satu kumpulan tu macam beberapa orang yang bercakap? Contoh Boleh. bagi tu memanglah Boleh. Tak payah masalah kita yang membuatnya. Kamu tahu tak? Sebenarnya apa-apa kita, kreativiti anda sendiri. Kalau kamu rasa nak buat macam ni, buat. Kamu nak buat A, buat. Nak buat C, buat. Nak buat Z pun buat. Tak jadi masalah. Kalau kamu rasa nak buat setiap orang bercakap, terserah. Kalau rasa muka tu handsome ke, muka tu nampak cantik ke, nak menjema ke dalam bentuk video pun tak apa, tak ada masalah. Boleh. Jadinya terserah. Jadi kalau kamu nak buat dalam bentuk bagaimana, terserah. Sebab tapi ia dah dalam bentuk video. Sekurang-kurangnya kalau dalam bentuk video sebenarnya, dalam peperiksaan, kamu boleh ingat itu tujuan utama saya buat dalam bentuk video. Yang pertama apa, yang kedua apa, kemudian yang ketiga apa. Jadi kamu nampak benda tu. Okey, ada soalan? Okey, saya bagi kebebasan pada kamu. Kamu nak buat dalam bentuk kumpulan, okey, tapi kumpulan tu setiap orang bercakap, terserah, memang boleh. Setiap orang bercakap lagi baguslah.
setiap orang itu bercakap. Tapi kemudiannya kamu bincang sama-sama. Saya suruh kamu bincang ya. Bukannya buat sorang-sorang. Saya tak suruh kamu buat sorang-sorang. Kalau sesiapa yang buat sorang-sorang, susah. Susah satu. Kemudiannya kamu akan mengambil masa yang begitu lama. Kemudian kamu kena fikir lagi banyak benda kamu kena fikir. Saya nak memudahkan kamu, nak memudahkan kerja kamu. Saya tidak mahu kamu tension. Kalau kamu tension, nanti kamu akan emosi, kamu akan terganggu. Kalau emosi kamu akan terganggu, kamu akan menjejaskan dari segi pembelajaran kamu. Jadi untuk memudahkan kamu, saya suka buat dalam bentuk kumpulan. Okey. Cikgu, ada soalan lagi cikgu. Okey. Apa soalan? Okey, ada 2 soalan sebenarnya. Okey. Resume ni boleh kan kalau contoh kita reka? Ataupun cikgu lebih suka nak reka ke kita ambil diri kita sendiri je? Dia macam ni. Okey. Ini bergantung pada kamu punya pekerjaan. Kerja apa yang kamu pohon? Kamu pohon kerja apa? Doktor. Okey. Kerja engineer. Apa-apalah kerja. Dentist. Dentist. Boleh, tak ada masalah. Kalau dentist, maknanya kamu kena reka lah. Okey cikgu, soalan kedua. Kan dekat nanti kan ada nama, alamat apa semua tu kan. Kalau contoh kita bergroup, kita letak seorang je lah kan? Ya, seorang lah. Ya. Baiklah. Ya, maknanya sekarang ni kalau resume ini untuk menjelaskan lagi dari segi bagaimana cara format resume, kita gunakan seorang lah. Maknanya gunakanlah alamat email ketua punya. Kalau kamu rasa nak buat ketua, lagi bagus ketua, tak ada masalah lah. Okey, jadinya siapa-siapa pun tak apa. Asalkan mesti ada seorang lah. Kalau resume ni mewakili seorang, bukannya mewakili ramai. Tetapi dalam bentuk video ni maknanya kamu nyatakan seorang, tetapi kamu cerita yang akan mengeluarkan suara tu ada beberapa orang. Tak ada masalah. Saya nak kamu berbincang antara satu sama lain. Barulah kamu buat. Saya nak bincang ya. Jangan kamu bincang banyak kali tapi salah juga. Saya tak mahu. Bincang, kalau boleh kamu berbincang. Kerana kalau berbincang banyak benda yang kamu boleh buat. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ada soalan? Ada soalan lagi ke? Rasanya belum ada lagi kot cikgu. Dah, nantilah. Kalau ada nanti. PM saya. Baik cikgu. Okey, boleh cikgu. Boleh. Okey, sekarang saya akan cuba buka video yang ada apa? Yang bahasa Melayu tu. Okey, sementara sambil-sambil tu bolehlah kamu dalam bentuk kumpulan. Macam mana kamu dalam bentuk kumpulan kamu bincang sementara lah sekejap, kemudiannya baru lepas ada yang kalau boleh saya share lah. Okey, jadi kamu bincang dalam bentuk kumpulan dahulu atau okey, sekarang kamu bincang setiap kumpulan kamu. Okey, apa jawatan yang kamu nak pohon? Okey, jawatan yang kamu nak pohon, kemudiannya lepas tu beritahu saya. Okey, boleh dalam masa 5 minit. Okey? Ni cikgu cakap tak apa, maaf lah. Itu tak tahu. Siapa ditanya boleh tak? Maaf, tak apalah. And Mantap kan? saya nak start kumpulan. Itu bukan jawapan yang kami nak. Ya Saidina Ali. Sabar. Aduh. Saya nak setiap kumpulan berina. Saya nak setiap kumpulan berina jawatan. Cikgu salah BM tata bahasa. Report.
Lautan di pohon. Ya, keluarlah. Wow. Salah korang. Weh, Wow. sumpah tu. Shift rambut aku. Weh, Shift rambut serius aku. tu. Cikgu. Sabar Tak apa. guys. Sabar. Kalai. Scribble jom, scribble. Day first day online class Kalai. Scribble. Stay di sini. Scribble. Scribble. Scribble kat sini pula.